Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, kumpulan kami akan menerangkan mengenai Levy and Mers di Perancis. Baiklah, sebelum itu, saya Nur Faranuha binti Syarif dan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai kerajaan Perancis. Perancis merupakan sebuah negara yang secara rasminya dipanggil Republik Perancis yang terletak di barat laut Eropah. Perancis juga merupakan antara negara dunia barat terpenting dari segi sejarah dan budaya. Perancis memainkan peranan penting dalam perhubungan antarabangsa dengan bekas penjajah-penjajah di seluruh dunia. Dengan kedudukan Perancis yang dikelilingi oleh Lautan Atlantik dan Laut Mediterranean, Perancis telah membina jambatan yang menghubungkan Eropah Utara dan Eropah Selatan. Jambatan tersebut telah menjadikannya sebagai laluan utama dalam pengeluaran pertanian terpenting di Eropah dan salah satu kekuatan industri terkemuka di dunia. Ibu kota Perancis ialah Paris yang merupakan salah satu pusat budaya dan komersial yang terkemuka di dunia. Dikatakan kota Paris sebagai kota cinta berikutan Menara Eiffel yang sering digambarkan sebagai tempat yang paling romantik di dunia. Selain itu, kira-kira 3/5 orang Perancis tergolong dalam penganut Gereja Katolik Rom. Selepas kehadiran pendatang dari Afrika Utara, Algeria dan Maghribi, Perancis telah menjadi antara salah satu negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di Eropah, iaitu berjumlah kira-kira 5 juta orang penduduk. Bahasa rasmi negara Perancis ialah bahasa Perancis selain penggunaan bahasa Breton dan bahasa Celtic di beberapa tempat di Perancis seperti Occitan, Basque dan Breton. Dari segi ekonomi pula, Perancis merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama dunia apabila berada di kedudukan yang sama dengan Amerika Syarikat, Jepun, Jerman, Itali dan beberapa negara di Eropah. Perancis juga terkenal dengan aktiviti pertanian seperti bijirin, buah-buahan dan pembuatan wain, tenusu dan ternakan selain perhutanan dan penangkapan ikan. Dari aspek ketenteraan dan keselamatan pula, Perancis merupakan anggota pertama Kesatuan Eropah, ahli NATO iaitu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara dan ahli tetap Majlis Keselamatan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Itu sahaja daripada saya dan video pembentangan ini akan diteruskan oleh pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudari Noah. Saya Nur Fatimah Afika binti Amran akan meneruskan pembentangan ini dengan konsep persenjataan ataupun dikenali sebagai armament di dalam perhubungan antarabangsa. Baiklah, negara Perancis ini menggambarkan konsep nation in arms ataupun di dalam bahasa Melayunya adalah menggunakan rakyatnya sebagai tentera. Okey, bagaimana nation in arms ini berlaku? Nation in arms ini berlaku daripada revolusi Perancis dalam peristiwa yang pertama, Canonade of Valmy pada tahun 1792 dan yang kedua Levier-Mas pada tahun 1793. Levier-Mas merupakan istilah di dalam bahasa Perancis yang menunjukkan kepada dasar dan juga strategi dalam menghadapi pihak musuh. Terdapat 4 dasar ketenteraan yang telah dijalankan, iaitu yang pertama, lelaki yang berstatus bujang. Dalam lingkungan 18 hingga 25 tahun, mereka ini akan bertempur di dalam peperangan. Yang kedua adalah lelaki yang sudah berkahwin. Mereka akan ditugaskan sebagai menempa senjata dan menyediakan pengangkutan. Yang ketiga adalah lelaki yang sudah tua ataupun berumur. Mereka akan membaiki tempat-tempat awam ini dan juga menaikkan semangat bagi para tentera. Dan yang terakhir sekali adalah golongan wanita. Mereka ini akan menyediakan kemah-kemah dan juga baju-baju serta mengendalikan hospital. Maka jelaslah dasar ini selari dengan konsep nation in arms, di mana semua rakyatnya memainkan peranan yang penting dalam melindungi negara Perancis. Baiklah, sampai di sini saja saya serahkan kepada saudari Amira. Baiklah, saya Nurul Amira binti Muhammad Arifin akan menyambung pembentangan ini mengenai persenjataan dan ketenteraan. Bagi membangunkan ketenteraan negaranya sendiri, Perancis memilih untuk menjadi sebuah negara pertahanan yang terbaik di dunia dengan tidak memulakan sebarang peperangan dan menggunakan mod defensif. Hal ini demikian kerana Perancis merupakan sebuah negara yang mencintai keamanan yang
amat berlawanan dengan konsep ofensif sesebuah negara seperti Jerman. Mod defensif sangat berkait dengan nation in arms untuk Perancis dalam membangunkan sendiri ketenteraan negaranya. Di dalam konsep nation in arms ini, Perancis menggunakan rakyatnya sendiri bagi melindungi negara mereka. Pada waktu yang sama, Perancis menggunakan senjata anti kereta kebal berbanding kereta kebal selari. Senjata anti kereta kebal ini merupakan senjata utama bagi Perancis kerana mudah dikendalikan oleh rakyatnya dan kosnya yang lebih rendah. Tentera Perancis merupakan tentera yang berprestij kerana telah berjaya mengalahkan Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Perancis dan Jerman merupakan musuh lama. Hal ini demikian kerana Perancis menentang gerakan penyatuan Jerman dan kekalahan Perancis menentang Jerman dalam Perang Franco-Prussian. Berikut merupakan rajah mengenai strategi keseimbangan kuasa bagi Perancis dapat dilihat melalui persenjataan yang ditingkatkan oleh negara tersebut bagi berhadapan dengan Jerman. Akibat perang pada tahun 1870 hingga 1871, Perancis telah menyerahkan wilayah Alsace dan utara Lorraine yang kaya dengan biji besi kepada Jerman. Pada tahun 1918 iaitu penamat bagi Perang Dunia Pertama, Alsace-Lorraine telah berjaya menjadi wilayah Perancis dan telah menjadi simbol kebangkitan Perancis sebagai suatu kuasa. Ketenteraan Perancis telah dikatakan sebagai ketenteraan yang terbaik di dunia. Angkatan tentera Perancis, French Armed Force, memiliki jumlah tentera yang kurang berbanding negara-negara besar yang lain seperti China, Rusia, Amerika Syarikat dan India, iaitu hanya berjumlah 268,000 anggota tentera aktif. Menurut Ferguson, Perancis telah terlibat dalam 50 daripada 125 peperangan utama Eropah sejak tahun 1945 dan dalam 168 peperangan sejak 387 sebelum Masihi dan berjaya memenangi 109 peperangan. Perancis juga menduduki tempat ke-7 daripada 138 buah negara dalam 2020 Military Strength Ranking. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri bin Mafisol akan menerangkan tentang kesan armament dalam ketenteraan negara Perancis. Yang pertama yang kita dapat lihat dari segi aspek pengurusan, di mana Suruhanjaya Direction General des Armements ataupun DGA telah ditubuhkan bagi mengawal pembangunan ketenteraan dari segi tiga aspek. Yang pertamanya dari segi aspek pembangunan, penghasilan dan juga kajian. Suruhanjaya ini berfungsi dalam memainkan peranannya dalam mengkaji dan menilai aset ketenteraan yang telah dicipta oleh syarikat Perancis itu sendiri, dan peranan sampingan yang lain seperti memantau universiti ketenteraan yang beroperasi di bawah Kementerian Pertahanan Perancis. Kesan kedua yang dapat kita lihat dalam kerajaan Perancis ini ialah dari segi ekonomi. Ini dapat dibuktikan dan juga dilihat dalam perkembangan industri penjualan senjata dan aset ketenteraan negara Perancis. Buktinya menerusi statistik yang telah dikeluarkan oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), negara Perancis merupakan negara yang ketiga terbesar dalam pengeluaran senjata dan aset ketenteraan ke luar negara. Ini telah dikeluarkan pada tahun 2018. Dan punca mengapakah kerajaan Perancis ini hebat dalam industri penjualan senjata dan aset ketenteraan kerana galakan oleh bekas Perdana Menterinya iaitu Jean-Pierre Raffarin dan juga perswastaan industri pembinaan senjata dan juga aset ketenteraan. Terima kasih saudara Arif. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Farah Aina binti Azhar dan saya akan teruskan kepada penerangan bagi industri persenjataan Perancis. Dalam meningkatkan kekuatan ketenteraan di rantau Eropah, Perancis telah melakukan satu kerjasama antara Jerman dan juga United Kingdom. Melalui kerjasama ini, terdapat beberapa usaha telah dijalankan. Antaranya ialah kenderaan berperisai ringan (VBCI), program peluru berpandu ANF dan MILS, sistem radar Cobra dan lain-lain lagi. Tidak ketinggalan juga, penubuhan Brigade Franco-Jerman turut merupakan hasil daripada kerjasama antara Perancis dan juga Jerman. Selain itu, ketenteraan Perancis juga dapat membantu negara dunia ketiga dalam menyelesaikan konflik yang berlaku. Tandingan bahu antara tentera Perancis dan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu antara contoh bantuan yang telah diberikan.
bagi menumpuaskan pemberontakan yang berlaku di Haiti pada tahun 2004. Secara keseluruhannya, struktur ketenteraan dan pertahanan amatlah penting dalam pentadbiran sesebuah negara. Dasar luar negara haruslah sentiasa diperbaharui agar tidak mudah dilalu oleh kuasa besar. Hal ini demikian kerana dalam teori realisme telah dinyatakan bahawa aspek keselamatan dan ketenteraan antara yang harus diberikan keutamaan. Oleh itu, setakat ini daripada saya dan rakan-rakan. Sekian, terima kasih.